Okay, so kita tengok 2.5 momentum. Okay, jadi momentum, apakah maksud momentum? Okay, kalau kita tengok di satu accident, kalau accident, kita akan tengok macam mana kesan pelanggaran itu. Okay, how does the impact of collide? So, kalau kereta itu laju sangat, okay, hal laju dia tinggi, so kita akan kata kesan pelanggaran itu akan besar. The impact pelanggaran akan besar. So, kita akan cakap momentum akan sangat tinggi. Tetapi kalau saya guna satu benda yang sangat kecil, yang sangat ringan, kalau saya terbangkan dengan cepat, momentum tak akan banyak sangat. Kalau contoh saya guna kertas tu, saya cuba gulungkan, tapi bila saya buang, saya nampak kenapa tak ada impak pelanggaran tu. So sebenarnya bukan saja tengok hal laju juga, tapi juga tengok jisim. So momentum ini sebenarnya kalau kita nak faham dengan cara yang senang, dia adalah satu kesan. Okay, kesan untuk kita tengok sama ada pelanggaran itu adalah besar atau tidak. Okay, so momentum dia adalah satu kuantiti fizik yang kita boleh ukur. Okay, formula dia jisim dalam hal laju. Okay, jisim dalam hal laju. So unit untuk jisim adalah kg dan hal laju unit dia adalah meter per saat. Okay, so unit untuk momentum adalah kg meter per saat. Dan kalau you dah belajar bab 1, momentum adalah kuantiti vektor. Okay, sebab dia ada arah. Kita tengok hal laju ni dia adalah arah. Dia ada arah, so momentum pun ada arah. Okay, so seterusnya kita tengok okay. So, kita akan selalu anggap positif ke kanan dan ke kiri adalah negatif. So, kalau kita tengok lori A ini, berapakah momentum dia? So, momentum formula dia adalah jisim darab hal laju. So, 2000 kg darab 5 meter per saat. Okay, dan simbol untuk momentum adalah P. Okay, P. Tapi biasanya kita pun tak tulislah P. Kita tulis momentum saja. Okay. So 2000 dan 5 10,000 kg meter per saat ke depan. Okay. Kamu boleh abaikan saja Newton second. Okay. Saya akan ajar pada topik seterusnya. Okay. So sekarang you tahu unit momentum adalah kg meter per saat. Kalau untuk momentum lori B, kita tengok 500 kg darab sekarang hal laju dia ke kiri. Ke kiri, so kita kena letak negatif. Okay, so 500 darab negatif 30. Okay, sebab dia ke kiri. Jadi dia adalah negatif 15,000 kg meter per saat. Okay, so ini adalah formula untuk momentum. Okay, very easy ya. So very fast kita tengok. Momentum bola A, so 2 kg darab 5 meter per saat. Okay, so ingat jisim kena tukar kepada unit kg. Okay, so contoh bola ini dia 500 gram. So kita kena tukar kepada kg. So 0.5 darab negatif 30 meter per saat. Okay, so kena tukar kepada unit SI dan arah ke kiri adalah negatif. Okay. Okay, kalau you ada soalan, you boleh type dalam chat log lah. Kalau tak, sebab kalau you ada soalan, saya boleh pause sikit. Okay, so ini secara cepat. So, momentum objek untuk bola ini negatif berapa? 0.2 darab negatif 2. Yang ini 0.1 darab negatif, darab positif 3. Ini 100 darab 10 dan 300 darab negatif 5. Okay. So this is a simple formula calculation for momentum. Okay. Okay. Seterusnya ada satu prinsip. Okay, prinsip ini sangat penting. Okay. Prinsip keabadian momentum. Apa maksud dia? Okay, dulu you belajar sains, you pernah belajar tenaga.
Okay, you tahu tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Okay, macam mana saya nak ada tenaga haba? Okay, contoh sekarang saya sangat sejuk. Saya nak tenaga haba, macam mana saya nak buat? So, saya cuba gosokkan tangan saya. So, bila gosokkan tangan saya, itu tenaga kinetik. Okay, saya melakukan kerja ini ditukarkan kepada tenaga kinetik dan kemudian tukar kepada tenaga haba dan juga sedikit tenaga bunyi. So, tenaga tidak boleh dihapuskan. Kita hanya boleh tukar daripada satu bentuk ke bentuk lain. Okay, so keabadian ni maksudnya tidak akan berubah. Conservation tidak akan berubah. So, prinsip keabadian momentum ini, dia maksudnya momentum selalu tidak akan berubah. Apa maksud dia? Kalau kita ada satu sistem, okay, satu sistem, so dia tidak akan berubah. Okay, contohnya saya ada dua objek ini, okay, foto dengan handphone. So sebelum pelanggaran, okay, mungkin objek ini bergerak, ini pun bergerak. Okay, ini ada momentum, ini pun ada momentum. Okay, katakan mereka bertemu macam ini, okay, mereka bergerak bertentangan. So, lepas pelanggaran, mereka mungkin pergi ke sini. Mungkin pergi ke sini. Okay, mungkin mereka kedua-dua pergi ke sini. So, bila mereka langgar, selepas itu mereka akan berpisah atau macam mana, mereka masih ada momentum. So, prinsip ini kata bahawa sebelum pelanggaran, mereka ada momentum. Contohnya ini 2, ini 10. Selepas pelanggaran, mereka bila tambahkan semua, mungkin ini jadi 8. Tapi ini jadi 4. So, sebelum dengan selepas, jumlah dia akan selalunya sama. Okay, akan selalunya sama. Okay, so momentum sebelum adalah sama dengan momentum selepas. Okay. Okay, ada orang ada soalan ni. Sekejap saya tengok. Ada yang masih tak dapat dengar saya. Kamu kena tekan. Okay, you have to you have to sign out. You kena tekan die in audio card sebelah kiri. Okay, dia ada satu speaker. Okay. Kita sambung. Okay. So, contohnya sebelum, kita ada dua objek. So, objek biru dengan objek kuning ini, mereka bergerak bertentangan. Okay, menghadap ada satu sama lain. So, momentum sebelum untuk biru adalah M1 darab U1. Untuk 2, M2 darab U2. Okay. Tapi ini adalah negatif. Okay. Selepas itu, bila mereka melanggar, momentum M1, V1, M2, V2. Kenapa saya guna U dengan V? So, ingat U adalah hal laju awal dan V adalah hal laju akhir. So, apa yang masuk dengan ini? Ini maksudnya kalau kita hanya tengok dua objek ini saja. So, prinsip keabadian momentum akan mengatakan jumlah momentum sebelum untuk dua-dua objek ini akan sama dengan jumlah momentum selepas. Okay. So, formula M1 U1 plus M2 U2 sama dengan M1 V1 plus M2 V2. Okay. So, kita cuba tengok latihan ni. So, sebelum pelanggaran kita ada dua lori dan selepas pelanggaran kita pun masih ada dua lori. So, mula-mula mereka bergerak menghadap antara satu sama lain. Selepas pelanggaran, kedua lori bergerak ke kiri. Okay. So, tentukan hal laju dan arah. Bukan arah. Tentukan hal laju dan arah. Ini salah. Ini form. Tentukan hal laju dan arah pergerakan lori kecil. Okay, that means tadi kalau saya tak tunjuk,
jawapan ini. So, apakah jawapan dia? Macam mana saya nak tahu lori ini dia bergerak ke mana? Ke kiri ke kanan? So, mula-mula saya kirakan momentum, jumlah momentum sebelum. Okay. So, jumlah momentum sebelum untuk lori ini, okay, lori ini dia adalah 1000 darab 40. Okay, 1000 darab 40. Untuk lori ini 2000 darab, you tengok dia bergerak ke kiri. So kita kena letak negatif. So 40,000 tolak 120,000. So kita dapat jawapan negatif 80,000 kgms negatif 1. Biasa, kalau you jangan rasa kenapa ada negatif. Momentum dia ada arah. So kalau negatif maksudnya pergi ke kiri. Okay, kalau selepas kita tahu prinsip keabadian momentum sebelum dengan selepas mesti sama. Okay, so kalau untuk momentum selepas ini 1000 darab, saya tak tahu ni berapa. Okay, ini saya tunjuk jawapan tapi saya tak tahu ni berapa. Saya letak V1 tambah 2000 darab negatif 30. Okay, so sekarang adalah kerja matematik. Jumlah ini akan sama dengan jumlah ini. So kamu kena carikan V1 adalah berapa. Okay, so bila kita letak sekali, kita selesai dengan cara matematik. So 1000 V1 sama dengan negatif 80,000 tambah 60,000. So 1000 V1 sama dengan negatif 20,000 dan V1 kita buat matematik dapat negatif 20 meter per saat. So negatif 20 meter per saat apa maksud dia? Maksudnya lori ini akhirnya lepas langgar dia akan pergi ke kiri. Ke kiri dengan magnitude 20 meter per saat. Okey. Okey, seterusnya saya tunjuk satu simulasi. Okay, so can you see this? So saya ada dua kereta. Okay, kereta merah dengan kereta biru. Okay, so sisim untuk kereta 1 kg. Sisim untuk biru ini saya letak 1 kg. Okay, sekarang saya letak merah 2 meter per saat. Maksudnya dia akan ke kanan. Biru negatif 2 meter per saat, dia akan ke kiri. Okay, so bila kita start, kita cuba tengok apa yang berlaku. Okay, so apa yang berlaku adalah, so kita boleh kirakan berapa momentum sini, berapa momentum sini sebelum. So ni sebenarnya adalah 2, ni negatif 2. Okay, sekali lagi ya. So ini adalah 2, 1 darab 2 adalah 2. Ini 1 darab negatif 2 adalah negatif 2. So 2 tambah negatif 2 adalah kosong. So jumlah momentum adalah kosong. So bila mereka langgar, sekarang 1 darab negatif 2 adalah negatif 2. 1 darab 2 adalah 2. So negatif 2 tambah 2 adalah kosong. So jumlah momentum akhir pun sama dengan sebelum, iaitu kosong. Kita cuba try nilai yang lain. Okay, sekarang saya letak ini 2 kg. Okay, 2 kg. Apa yang berlaku adalah, okay, so tadi 2 darab 2 adalah 4. Ini 1 darab negatif 2 adalah negatif 2. So jumlah momentum sebelum adalah 2. Sebab 4 tolak 2 kan. Okay, sekarang kita tengok, cek balik. 2 darab negatif 0.7 adalah negatif 1.4. Dan ini 3.3 darab 1 adalah 3.3. So bila kita cuba tolak, kita akan dapat lebih kurang 2. Okay. So ini adalah situasi, okay, tentang sebelum pelanggaran dan selepas pelanggaran. Of course kita boleh main banyak jenis. Kalau kita cuba lebih cepat, so apa yang berlaku like this. Okay, so nanti saya akan terangkan ada jenis pelanggaran dia.
Okey, jenis pelanggaran. Okey. Okey, seterusnya kita tengok okey, jika kedua-dua bola serupa, okey, kedua-dua bola adalah serupa, jadi tentukan hal laju dan arah pergerakan bola biru. Okay, so selalu you tahu ini adalah tentang momentum. So kirakan momentum sebelum dan momentum selepas. Okay, so momentum sebelum adalah sekarang you tak tahu berapa jisim. Okay, berapa jisim. Tapi you tahu jisim dia sama saja. Kalau saya letak satu, semua satu. Saya letak dua, semua dua. So tak apa, saya letak M saja. M maksudnya jisim. So, momentum untuk bola kuning ini, M darab 10 tambah M darab negatif 2. Okay, 10M tolak 2M. So, sama dengan 8M. Okay, saya tak kisah dengan M berapa. Jisim dia sama. Okay, momentum selepas, okay, 6M tambah MV2. Okay, so M bracket 6 plus tambah V2. Okay, saya cuba samakan dua ini. Okay, so 8M sama dengan M bracket 6 tambah V2. Okay, bila saya potongkan M, sebab M sama kan, okay, M adalah satu pemboleh ubah, satu unknown. So 8 sama dengan 6 tambah V2. So V2 sama dengan 2 meter besar. Apa maksud dia? Maksudnya bola akan pergi ke depan. Okay, bola akan pergi ke depan. Okay, so far okay. So sekarang saya terangkan jenis pelanggaran. Okay, tadi apa yang kamu nampak adalah bola, dua bola. Okay, dua bola dia sekejap. Okay, dua bola dia langgar, lepas tu dia pantul balik. Okay, ini adalah pelanggaran kenia. Okay, pelanggaran kenia. Maksudnya bila mereka dah temu, mereka akan pantul balik. Okay. Okay, so I show you this example. Okay, tadi kita dah nampak. So bila kereta dah langgar, mereka tak akan dekat, mereka akan pisah semula. So ini adalah pelanggaran kenia, or in which we call pelanggaran elastic collision. Okay, tapi kalau kita tengok pelanggaran tak kenia, okay, so ini nampak, lepas langgar kereta akan bergerak bersama-sama dalam satu arah, sama ada ke kiri atau ke kanan. So bila mereka akan lekat, itu adalah pelanggaran tak kenia. Okay, pelanggaran tak kenia. So pelanggaran kenia, mereka akan pisah selepas melanggar. Tapi pelanggaran tak kenia, mereka akan bersama-sama selepas melanggar. Okay. Dan satu lagi adalah letupan, explosion. Okay. Dua-dua akan berada di sama-sama, okay, satu sistem. So bila saya start, mereka akan pisah ke arah yang bertentangan. Okay, itu adalah letupan. Okay, letupan. Okay, so ada 3 jenis: pelanggaran kenia, pelanggaran tak kenia, dan letupan. Okay, so untuk pelanggaran kenia, so objek akan bergerak secara berasingan selepas pelanggaran. They will split each other after they collide. Okay. So kalau you tahu pelanggaran kenia, so you guna formula ini saja. Okay. So ini adalah formula umum. Okay. M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1V1 tambah M2V2. Okay. Ini adalah formula yang umum. Okay. Selalu ingat formula ini. Okay. Seterusnya, kita cuba tengok soalan. Okay. So
berapakah hal laju dan arah gerakan lori kecil selepas pelanggaran? Okay. So, kalau kita tengok sebelum pelanggaran, okay, so lori kecil ini dalam keadaan rehat. Okay, so 500 darab, hal laju adalah kosong. Okay, sebab rehat kan, rehat, so hal laju adalah kosong. Tambah 5,000 darab negatif 60. Okay, so kosong sebab dia rehat. So kita ada momentum sebelum dan momentum selepas. So 500, kita tak tahu hal laju ini berapa. So V1 tambah 5,000 darab negatif 30. Sama dengan 500 V1 tolak 150,000. Apa yang kita nak buat sekarang? Kita cuba samakan dua-dua sebelum dan selepas. Okey. Dan akhirnya kita boleh carikan V1 berapa. Okey. Senang kan? Okey. So yang ini saya skip. Okey. So yang pelanggaran kedua adalah takniah. So objek akan bergerak bersama-sama selepas pelanggaran. So you perhatikan, mereka akan ada hal laju yang sama. Okey, ada hal laju yang sama selepas langgar. So contohnya, you tengok biru dengan merah ini. So sebelum kita ada momentum sama saja M1U1 tambah M2U2. Okey, selepas tu kita momentum untuk pertama biru merah ini M1V. Yang biru M2V. So bila kamu cuba nampak M1V tambah M2V, mereka ada faktor yang sama kan, iaitu V. So saya boleh cuba faktorkan, jadikan V kat luar. M1 tambah M2 V. Okay, so V dengan V ini saya cuba keluarkan, lepas tu saya dapat faktorkan M1 dan M2 dalam kurungan. Okay, tapi formula dia sama saja. Cuma kita nak senang, kita tak payah asingkan. Okay, ini adalah formula untuk jenis pelanggaran takniah. Okay. Contohnya, jika kedua-dua objek bergerak bersama-sama selepas pelanggaran, tentukan hal laju sempurna. Okay, hal laju sempurna maksudnya hal laju dia sama. Dan arah gerakan objek selepas pelanggaran. So, mula-mula kita tengok pelanggaran sebelum. Momentum dia adalah 0.5 darab 30 tambah 0.7 darab, ini adalah ke kiri. So, negatif 60. So, kita kirakan momentum sebelum adalah negatif 27. Okay. Okay, selepas itu, momentum selepas, kita dah tahu jisim ini berapa kan, 0.5. 0.5V tambah 0.7V. So, 1.2V. So, samakan dua-dua jawapan, kita nak carikan V berapa. So, guna kalkulator, kita dapat negatif 22.5 meter per saat ke kiri. Okay? So, itu adalah contoh pelanggaran takniah. Okay? Pelanggaran takniah. Okay? So, kita dah pelanggaran keniah, pelanggaran takniah. Okay, formula dia, saya dah masuk dalam latihan. You boleh cuba tengok. Okay. Okay. Akhir sekali adalah letupan. Okay. Letupan means explosion. Okay. Kalau letupan biasanya kalau satu bom, dia sekali, dia akan cetus dan dia akan cuba cerai ke beberapa cebisan atau banyak cebisan. From one to more. So dia akan split. Okay, dia akan berpisah. So contoh kalau kita guna senapang atau pistol, dia adalah sejenis letupan. Okay, kenapa? Sebab sebelum ini senapang dan peluru kedua-dua dalam satu sistem yang sama. Okay, kedua-dua tidak bergerak. Okay, tidak bergerak. Sebab senapang tak akan bergerak dan peluru tak akan bergerak sebelum kamu tekan. So, momentum sebelum akan jadi kosong.
Okey, akan jadi kosong. Selepas pelanggaran, so bila peluru ditembak ke depan, so bila peluru ke depan, so dia mesti ada momentum ke depan. So momentum mesti positif. Okey. Tapi ini adalah kosong. So apa yang masuk dia? Maksudnya senapang dia akan pergi ke belakang. Okey, akan pergi ke belakang. So if you imagine kalau you main ice skating dengan kawan, okey, ini adalah you punya kawan. Okey. So apa yang you buat? You cuba tolak antara satu sama lain. So bila kamu cuba tolak, dia akan pergi ke belakang. Tapi apa yang berlaku pada you? You pun akan pergi ke belakang juga. Kenapa? Sebab mula-mula momentum adalah kosong. Selepas itu, kawan kamu akan ada momentum ke depan. Okey? Daripada pandangan kamu ke depan. Tapi you akan pergi ke belakang. Itu adalah sebab prinsip keabadian momentum. So, sebenarnya bila kita nak kira momentum peluru dan momentum senapang akan sama. Cuma apa beza dia? Sebab peluru dia sangat ringan, jisimnya sangat kecil. So bila dia tembak dengan hal laju yang tinggi, contohnya 300 meter per saat. Tapi senapang sebab dia berat. So kebanyakan momentum disebabkan daripada jisim. Oleh itu, ia akan rasa ada sentakan ke belakang. Okay, kita tengok nombor dengan contoh ini. So, sebelum pelanggaran, momentum akan jadi kosong sebab peluru senapang tak bergerak. Tapi selepas pelanggaran, kita tengok peluru ini, dia 1000 meter per saat ke depan. So, momentum untuk peluru adalah jisim darab hal laju. Jisim adalah 0.1. Okay, ingat kena tukar kepada kg. 0.1 darab 1000. Manakala untuk momentum senapang, dia adalah 2 darab V. Kita nak carikan berapa hal laju V. Okay, so dia tulis Vs. S untuk senapang. P untuk peluru. Okay, so 2 Vs tambah 100. Dan kita cuba samakan dua-dua, kosong sama dengan 2 Vs tambah 100. Kita carikan berapa Vs. So Vs adalah negatif 50 meter per saat. Apa maksud dia? Maksudnya senapang akan cuba pergi ke belakang. Okay, that's why mereka akan selalu ada berikan amaran. Okay, bila kamu guna senapang, you jangan guna tangan saja, guna jari ke tak. You kena guna you punya bahu. Sebab bahu akan tambah jisim supaya sentakan ke belakang akan menjadi kecil. Kalau tak, you akan rasa tercedera. Okay, sebab senapang dia akan mengalami sentakan yang besar ke belakang. Okay. Sama juga, okay, meriam dengan peluru. Okay, so momentum sebelum adalah kosong. Okay, ingat kalau letupan explosion, momentum sebelum selalu adalah kosong. Dan selepas itu, mesti ada satu ke depan, satu ke belakang. So, untuk peluru akan ke depan. So, jisim peluru adalah 20 darab 400. Itu adalah momentum peluru. Dan untuk meriam, 300 darab 26 darab V. Sebab kita tak tahu berapa hal laju meriam kan. So, kemudian kita cuba samakan dua-dua jawapan, kita carikan berapa hal laju dia. Okay. So, apakah aplikasi letupan sebenarnya? Okay, contohnya kalau you ada main, you pernah tengok kita ada main water rocket. Okay, tahu water rocket tak? So, bila kita cuba pump tekanan ke dalam roket air, so apa yang berlaku? Roket pergi ke atas. Okay. Kenapa dia boleh pergi ke atas? Sebab ada air, dia keluar ke bawah. Okay. Air itu dia akan ada momentum ke bawah. Okay. So bila ada momentum ke bawah, dia akan menyebabkan roket akan ke depan. Okay, ke atas.
Yes, ada soalan. Saya nampak ada orang raise hand. Ya, Mio boleh tanya soalan. Sekejap saya. Okay, Mio tanya soalan. Pergi je lah, ayo. Ni soalan apa ni? Pergi je lah. Tapi pastikan jangan bagi kita tengok lah. Okay. Okay, so you tengok. Cuba tengok roket ni ya. Okay, roket ni. So, dia akan pergi ke depan. Okay. So, bila pergi ke depan, you akan tengok ada asap keluar. Okay, bila asap keluar, dia bukan asap je. Asap itu sebenarnya dia membawa momentum. Okay, ingat asap dia daripada gas. So, gas ini dia akan membawa momentum ke bawah. Okay, so bila letup, gas akan ke bawah. And then, roket akan ke atas. Okay, so ini adalah topik berkaitan dengan momentum. So apa yang you kena tahu adalah momentum formula dia adalah jisim dalam hal laju. Dalam fisik keabadian momentum, apa maksud dia? Maksudnya jumlah momentum sebelum dan selepas adalah sama. Okay. Dan ada 3 jenis pelanggaran. Okay, pelanggaran kenyah, pelanggaran tak kenyah dan juga penutupan. Dan apakah formula mereka? Okay. Yes, An. Itu. Ada soalan, Tapi, Zan? roket itu bagaimanakah berfungsi? Bagaimana? Berfungsi. Apa yang berfungsi? Bagaimana berfungsi untuk roket air? Okay, bagaimana berfungsi untuk roket air? Okay, bila kita pump banyak sangat udara ke dalam. Okay, so contoh ini adalah roket air. Okay, roket air. So apa yang berlaku adalah kita cuba pump udara ke dalam. Okay, so dia akan ada banyak tekanan udara. Okay, dekat sini. So sampai satu tahap bila kita cuba lepaskan, kita punya ini penutup sini. So apa yang berlaku adalah tekanan udara yang banyak ini dia akan tolak air ke bawah. Okay, so bila air ke bawah, momentum akan ada. Okay, sebab air akan bergerak. So bila ada momentum ke bawah, dia akan menyebabkan roket pergi ke atas. Okay, so untuk lain-lain seperti roket sebenar, mereka pun guna prinsip keabadian momentum. Okay, prinsip keabadian momentum. Okay, so untuk topik ini saya dah bagi tahu contoh tentang pelanggan kenyah, pelanggan tak kenyah, dan letupan. Okay, biasanya dalam satu kelas ini dia 40 minit. Okay, so untuk next session kita boleh adakan latihan. Okay, so ini akan tamat dalam masa 1 minit. Okay, kamu boleh join semula. Kita bagi break 5 minit. 2.45 kita you bawa latihan, kita boleh cuba buat latihan. Okay, buat latihan, kita bincang saja. Okay, kalau ada soalan pun boleh tanya. Okay, so ini adalah topik untuk momentum. Okay, so kita jumpa untuk next class 2.45. Okay. Okay. Cikgu Ahmad tak faham. Tak faham boleh tanya nanti. Kita boleh bincang sama-sama. Okay.